Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita rafa'kan kesyukuran. Alhamdulillah, sambung lagi pengajian kitab Munyatul Musalli. Munyatul Musalli. Muka surat 35 Rumi, Jawi 13. Yang mana kita membahaskan tentang asal-usul hikmah bilangan waktu semayang tu, berapa rakaat, dan hikmah di sebalik. Yang mana sebelum ni kita dah tahu, kita dah bahas, iaitu hikmah saf kita macam saf para malaikah, yang ada satu saf tu 70,000, ada 40 saf, ada 2.8 juta malaikat. Tu macam tu lah saf kita tu. Yang kedua, perbuatan sembahyang kita, berdiri, rukuk, sujud macam malaikat juga. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi nampak malaikat, ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang sujud, rukuk dan sebagainya selama-lamanya. Maka sembahyang kita pun macam malaikat juga. Kemudian bacaan, Nabi berada di langit yang ke-5, 6 dan 7. Ada bacaan-bacaan yang malaikat sentiasa bertasbih, malaikat sentiasa bertakbir, dan malaikat sentiasa bersalam. Ikut panggil ya salam, ya salam tu kan, kita dah bahas sebelum ni. Maka sembahyang kita special sangat, amat special, amat bernilai, kerana sembahyang tu macam sembahyang malaikat. Bukan tu je, gabungan daripada sembahyang-sembahyang malaikat, macam-macam tu. Dan kita dah bahas sebelum ni rakaat. Habis 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, ambil daripada mana pula? Ataupun hikmah dia daripada mana pula? Daripada solat para Rasul, para Nabi. Yang mana 2 rakaat subuh tu apabila Nabi Adam turun ke bumi. Dan kita dah bahas berkaitan dengan akidah sikit, iaitu Nabi Adam turun ke bumi tu bukan turun dengan wajah hina, tapi turun tu dengan wajah mulia. Turun tu gah. Bukannya turun dalam keadaan hina macam mana Yahudi dan Nasrani kata Adam dia tu. Tak panggil Adam lah, Adam kan. Adam dia tu turun tu dengan wajah hina. Sebab tu ada original sin, dosa original, dosa asal, dosa yang terlekat dekat tubuh badan, yang nama anak Adam je dia terlekat dosa, namanya original sin. Pada agama lain kita tidak macam tu, kita tak pegang macam tu. Kita pegang Nabi Adam turun ke bumi tu dengan dengan dibekalkan dengan segala kelengkapan untuk membina tamadun di atas dunia, di atas bumi ni. Bukan terkeluar daripada syurga, bukan tercampak, terhina,
terhumban, tidak. Turun tu dengan kesengajaan dan turun tu dengan kemuliaan. Dan kita dah bahas lah dari segi aqidahnya. Dan itu maka setelah turunnya Nabi Adam sampainya di bumi, kemudian tengok gelap gelita, waktu tu waktu malam, maka risaulah dia, serabut perut. Sebab gelap ni serabut perut. Masa di syurga terang benderang, semuanya mudah, semuanya seronok. Turun-turun jadi serabut, gelap, tak boleh buat apa, serabut. Lama matahari pun terbit. Maksudnya dah matahari terbit lah. Sebab waktu malam. Lega. Ada juga rupanya siang ataupun cerah. Baru tahu ada cerah. Maka bersyukurlah dia sembahyang 2 rakaat. Rakaat yang pertama kerana hilang gelap, rakaat kedua kerana datang cerah. 2. Kemudian kita bahas juga sebelum ni, iaitu solat Zuhur. Mana solat Zuhur ni? Nabi Yunus. Bukan, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mana nak sembelih anaknya Nabi Ismail setelah mendapat wahyu daripada Allah. Akhir sekali tak jadi sembelih kerana taklud, ditukarkan dengan kibas. Maka Nabi Ibrahim pun lepas pada selesai masalah tu, ditukar dengan kibas, disembelih kibas yang daripada milik Habil, yang Habil ketika mempersembahkan pada Allah dan diterima korban atau persembahan Habil tu, maka legalah dia, seronoklah dia, maka dia sembahyang waktu kejadian penyembelihan, pertukaran daripada Nabi Ismail kepada kibas tadi tu waktu Zuhur. Maka seronoklah dia, maka syukurlah dia pun sembahyang dia 4 rakaat. 4 rakaat. Pertama syukur sebab ada penebus, maksudnya boleh ganti anak dengan kibas. Yang kedua syukur kerana anaknya tak berduka cita dah, sebab ayahnya sendiri nak sembelih kan, dan ianya terpaksa dibuat kerana wahyu. Jadi anaknya, duka cita anaknya bertukar jadi suka cita. Tu rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga kerana nak keredaan daripada Allah. Sebab bukti dia nak keredaan daripada Allah, suruh sembelih anak pun dia sembelih. Tu yang ketiga. Yang keempat kerana ingatkan nak kena cari kibas ni sebab nak kena tukar. Rupanya dapat kibas free daripada langit, turun daripada langit. wa fadainahu bizabhin azim, dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar. Kemudian tu pun kita dah bahas panjang lebar. Itu waktu Zuhur. Waktu Asar pula Nabi Yunus AS, dan kita ada bahas berkaitan dengan akidah sikit bab Nabi Yunus, iaitu Nabi Yunus bukannya lari, bukan. Nabi Yunus dia tersalah faham. Dia keluar daripada perkampungan ataupun tempat umat dia sebelum dapat arahan daripada Allah. Dia salah faham macam mana? Dia salah faham bila Allah kata, wahai Yunus, beri amaran 3 hari kepada umatmu yang dah lama, dah berpuluh-puluh, mungkin ratus tahun dah kot, tak nak beriman. Bagi amaran kali ni, jika tak beriman akan diturunkan azab. Dan setelah bukan baru 2-3 hari, berpuluh, malah beratus tahun dah dakwah, tak bagi amaran pun. Tapi kali ni Allah suruh bagi amaran. Bila Allah suruh bagi amaran, fahamnya Nabi Yunus habis lepas ni tak ada kan. Bila bagi amaran, tengok feedback dia kena maki lagi. Belah, kena maki lagi. Maknanya dah berkali-kali, orang kata dah confident dah, macam tu. Tapi confident kan, tunggulah arahan daripada Allah. Dengan keconfidentan tadi tu, dia pun lepas dah bagi tu, esok tu dia keluar. Maka dia sebenarnya tak mendapat perintah untuk keluar lagi, tapi dia faham gitu. Kena faham cara macam tu. Bukan lari, jangan cakap lari pada umat. Kemudian naik bahtera. Bila naik bahtera tu, maka akhir sekali kena masuk dalam perut ikan nun dan sebagainya, kemudian dikeluarkan balik dan sebagainya. Dah cerita panjang lebar dah sangat. Akhir sekali dimuntahkan oleh ikan tu pada waktu asar. Dan syukurlah dia yang pertama kerana zulmat kesalahan dia, kerana kegelapan salah dia, yang dia kata dia tersalah, bukan sengaja salah, tersalah faham tadi tu. Maka dia sembahyang satu rakaat, maksudnya 1 rakaat. Kemudian rakaat kedua
kerana kelam air. Dalam air tu kan kelam, gelap, maka dia bersyukur kan dah hilang dah kelam tu. Rakaat ketiga kelam malam. Dah waktu malam, dah lah dalam laut, gelap, bergelap lagi dalam perut lagi. Maka dia sembahyang juga, itu rakaat yang ketiga. Rakaat keempat kelam dalam perut ikan. Walaupun kat luar tu terang benderang, bila masuk dalam perut ikan tetap gelap juga. Jadi dia bersyukur kerana dah tak ada dah gelap perut ikan tadi. 4 kegelapan. Itu solat asar. Kemudian solat maghrib, yang pertama sembahyang solat maghrib adalah Nabi Isa AS. Yang ni kita bahas ni, yang tak sempat habis ni, panjang lagi ni. Jadi Nabi Isa ni, kata pengarang, dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa, tatkala keluar dia daripada, dikeluarkan dia Allah daripada antara kaumnya nak salib dia, nak bunuh dia. Akhirnya dia keluar, bukan dia keluar, dia cuba mengelak, tak boleh mengelak. Akhir sekali memang nak kena bunuh dia ni. Maka Allah selamatkan, Allah menyerupakan dia dengan orang lain tu orang Yahudi. Allah serupakan muka dan Allah angkat dia. Maka orang duduk salib, duduk bunuh yang Yahudi itulah. Okey, Yahudi itulah. Ketika Allah angkat tu, waktu maghrib, maka sembahyanglah dia 3 rakaat kerana kesyukuran. Yang itu kita tak bahas lagi. Yang mana kita bahas berkaitan dengan akidah juga sedikit. Nabi Isa ni, kalau kita baca ni tak masuk akidah, tak ada, tapi saya saja masuk selitkan bab akidah, sebab dia penting, bab akidah. Jadi Nabi Isa diangkat tu, diangkat, dan kita kena yakinlah. Kita kena yakin kerana Quran. Dalam surah An-Nisa dia kata, ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqinan. Kita kena yakin. Mereka yakin, mereka tak yakin. Mereka bersangka-sangka yang mereka bunuh tu, yang kita bunuh tu Isa ke? Al-Masih ke? Al-Masih, Nabi Isa ke? Isa ke? Ya kot. Yalah, takkan siapa lagi kita bunuh kita. Dia pun bersangka-sangka, tapi kita yakinan bukan. Maka yang dibunuh tu namanya Jesus yang dibunuh tu. Dia namakan, maksudnya orang Yahudi Nasrani namakan Jesus, yang bunuh. Dan yang bunuh tu Nabi Isa ke? Tidak. Dia dakwa je. Yang sebenarnya Nabi Isa tidak dibunuh. Dan Jesus tu Nabi Isa ke? Tidak. Sebab kalau kita kata Jesus tu Nabi Isa, maknanya kita kata Nabi Isa kena salib. Tidak. Malah disebut apa ni? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa tak dibunuh, wa ma salabuhu, tak disalib. Jadi kena yakin kat situ. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tu tak yakin, tapi kita yakin. Al-Quran cakap. Jadi ada masalah sikit kita bahas berkaitan dengan I love Jesus pada pertemuan yang lepas kan. Bab akidah sikitlah. Yang mana tak perlu ditukar Nabi Isa dengan nama-nama slang orang kafir. Tak perlu tukar, walaupun nak meraihkan, tak perlu. Kecuali tempat tu dah memang sebut macam tu dah. Dia orang London, orang kat situ sebut Adam tu Adam, sebab memang bahasa tu. Okey, tak ada masalah. Orang tu sebut Ibrahim tu Abraham, tempat tu dah memang macam tu, tak ada masalah. Kalau dia sebut. Kalau kita dah elok-elok sebut Ibrahim lah. Cuma yang terbaik, walaupun di London di mana sekalipun, Ibrahim tetap Ibrahim, bukan Abraham, walaupun didakwa orang yang sama. Bimbang takut Abraham tu yang lain, Abraham yang menipu. Abraham yang menipu, iyalah dia pecahkan berhala, lepas tu dia penipu kan. Kita tak, Ibrahim kita tak menipu. Nabi Ibrahim kita tak menipu. Abraham dia orang menipu. Dia pecahkan tu, akhir sekali Namrud datang tanya, Siapa yang pecahkan semua berhala-berhala kita masa kita tengah pergi pampir ni? Waktu ada funfair. Nabi Ibrahim dia tak pergi. Siapa pecahkan? Akhir sekali semua kata bukan, kami semua pergi funfair. Joget lambat kan tadi sama-sama. Habis siapa? Aku nampak seorang budak nama Ibrahim. Oh, Ibrahim tu ke? Yang nak bakar tak terbakar dulu tu. Kan? Bukan. Waktu tu tak terbakar lagi. Yang sibuk duduk kata Tuhan yang tak memberi mudarat, tak memberi manfaat tu. Mari beli Tuhan yang tak memberi mudarat, tak memberi manfaat. Mari beli. Kan ayah dia bukan ayah sebenar tu, ayah saudara dia. Dalam Quran sebut walaupun abi, maksudnya ayah tapi sebenarnya ayah saudara. Mari beli beli patung, perut buncit, maknanya kenyang.
Nak kaya kena ni. Sebab Tuhan ni Tuhan pokok buncit, Tuhan kaya. Mari beli. Mari beli Tuhan yang tak mendatangkan mudarat, tak mendatangkan manfaat. Mari beli. Tak ada orang beli lah cakap macam tu. Nak beli, nak laku, beli yang ni 3 bulan je garanti kaya. Baru orang beli. Dia tidak. Mari beli Tuhan yang tak mendatangkan mudarat, tak mendatangkan manfaat. Mari beli. Ni. Orang tu ke? Oh, budak tu. Panggil dia. Panggil. Siapa yang pecahkan yang kecil-kecil? Yang besar satu je tak pecah. Siapa buat kerja ni? Kami semua pergi pampir joget lambat habis, semua kami pergi. Kau seorang je ada orang tengok tak pergi. Lepas tu, nampak? Ni mana aku tahu? Menipu dah. Itu Abraham, bukan Ibrahim. Kalau nak guna nama lain lah. Mana aku tahu? Bukan aku pecahkan. Kau tanyalah yang besar tu. Kan kau nampak tak kapak tukul, martun ada dekat-dekat tangan dia. Martun tu bahasa Arab, tapi orang Kedah panggil juga martun. Asal bahasa Arab, martun tu tukul. Asal bahasa Arab, martun tu. Tengoklah ada martun tu dekat tangan dia tu. Dia lah. Kau dah gila apa Ibrahim? Dia mana boleh gerak? Kalau tak boleh gerak kau sembah apa-apa, kau lah gila. Nampak macam best kan? Tapi akidah kat situ gagal. Kat mana gagal akidah tu? Gagal yang Nabi Ibrahim menipu. Habis dalam Quran cakap, Al-Quran tak cakap macam tu. Al-Quran cakap, bahkan yang besar di antara kalian. Ayat dia, bahkan yang besar. Siapa yang pecahkan ni dalam Quran? Siapa yang pecah ni? Tanya raja tu. Nabi Ibrahim jawab, bahkan bal kabiruhum hadha. Tu ayat dia. Bukan yang besar tu maksud berhala tu, tidak. Bal kabiruhum hadha, kata dalam Quran, kata Nabi Ibrahim, maksudnya yang besar di kalangan kalian lah. Yang paling besar lah yang pecahkan. Yang paling besar mana? Tu. Sedangkan Nabi Ibrahim dia tak maksudkan yang tu. Korang yang salah faham. Aku tak cakap macam tu. Namanya kalam tauriah. Kalam double meaning. Nabi dan Rasul memang dia boleh bercakap double meaning. Dia memang selalu cakap double meaning kan. Orang tua tak masuk syurga. Nangis orang tua ni kan. Double meaning. Memang dalam syurga semua jadi muda. Benda double meaning. Jadi Nabi Ibrahim dia guna satu uslub cara bercakap, cara dakwah, iaitu tauriah, kalam tauriah, ayat tauriah. Bal kabirhum hadza. Quran sebutnya tu. Bukan nak soal kebut yang besar tu lah, berhala tu yang besar tu yang pecahkan. Tidak. Walaupun tujuan nak apa? Nak ni balik. Apa? Lipat balik. Dia bagi dia terlipat balik. Ambil kau kalah. Kalah pun menipu. Nabi Siddiq tak bercakap menipu. Tiba-tiba nak menang punya pasal menipu tapi ada sebab nak kalahkan hujah. Tak boleh juga. Nabi nak kalahkan hujah pun tak menipu. Habis tu bal kabiruhum hadza, yang besar tu yang buat. Nabi Ibrahim cakap, ramai-ramai ni siapa yang paling besar? Dari segi pangkat lah, siapa yang paling besar? Nabi Ibrahim yang paling besar. Aku Rasul, malah aku lebih besar daripada malaikat. Dari segi pangkat. Kan yang paling besar adalah Rasul. Allah paling besar. Yang dua Rasul kan. Terusan. Lepas tu Nabi. Lepas tu malaikat. Malaikat yang besar-besar tu, malaikat Jibril, ketua-ketua malaikat. Lepas tu para aulia, wali-wali dan sebagainya, terus ke bawah. Jadi siapa yang paling besar ramai-ramai? Kau kafir, kau mengagut. Ini pengikut aku, contohlah kan. Yang ni baik sikit, baik. Tapi dalam semua siapa paling besar? Aku lah paling besar. Sebenarnya Nabi Ibrahim mengaku yang paling besar di kalangan kamu lah yang pecahkan. Siapa yang paling besar? Aku kata aku Nabi kan? Siapa paling besar? Aku lah yang paling besar. Tapi diorang faham yang besar. Nampak? Walaupun ayat Quran baca sekali kita boleh salah. Akidah kita lari gelong sikit. Ada makna di sebalik. Sebab tu kena mengaji akidah dulu, baru cerita pasal sirah. Baru belajar cerita-cerita supaya kita nampak macam okey, jadi sebenarnya tak okey. Sangat okey tu cerita tu dan seronok kan. Logik. Dia guna hukum akal untuk bantai balik raja tu. Mampu raja tu kalah, melepek. Tapi dalam masa yang sama kita telah menidakkan sifat siddiq Rasul. Tu yang tak mahu tu. Nampak macam okey tapi tak okey. Jadi bal kabirum hadza tu maksudnya yang paling besar di kalangan kamu. Maknanya Nabi Ibrahim mengaku. Habis kenapa kau salah faham? Siapa suruh tak mengaji mantik, ilmu mantik? Siapa tak suruh turun mengaji ilmu balaghah? Ilmu balaghah, mengaji ilmu balaghah tahulah. Kalam tauriah macam mana, kalam istinab macam mana, kalam musawah macam mana. Macam-macam lagi lah. Jadi habis kat sini. Jadi maknanya itu Abraham. Ibrahim tak payah tukar. Isa, Nabi Isa, tak payah Jesus. Sebab Jesus lain, Isa lain. Moses lain, tak tahulah Moses dia orang macam mana. Noah, tak tahulah Noah dia orang macam mana.
Apa yang dia buat? David yang kahwin 100 orang tu, yang ambil bini orang tu David. Daud tidak. Sebab dia kata Nabi Daud dia kahwin sampai 100 kan. 99 kemudian dia ambil seorang lah, panjang cerita-cerita Israeliat semua tu. Itu David diorang punya. Kita tak tahu. Daud kita baik. Baik, habis dalam Quran ada penjelasan sikitlah berkaitan dengan tu. Kita dah bahas benda. Jadi kita tak perlu tukar istilah-istilah kita dengan istilah orang kafir, walaupun nak sama dia punya maksud. Walaupun nak samalah kan. Harun dengan Aaron tu kan nak sama dah. Sulaiman dengan Solomon tu kan orang yang sama. Orang yang sama ya, tapi i'tiqad dia orang Solomon dia orang lain. King Solomon macam mana perangai King Solomon dia orang? Mana tahu? Tengok cerita lain macam je King Solomon ya. Sulaiman kita tidak. Tengok cerita dia orang lah. Isaac dia orang macam mana? Sama ke dengan Ishak kita? Tak sama. Sebab tu jangan samakan. Jangan samakan Robin Hood dengan Nabi Hud. Jangan. Robin Hood tu kerja mencuri, walaupun nak bagi kau orang miskin. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat baik, tapi cara salah, haram juga. Dia bukan Hud, dia HOOD, bukan Hawaudal. Hud kita tu, Nabi Hud, bukan. Jadi hati-hati dalam situ lah. Kadang-kadang dia nak menormalisasi kan, menormalisasikan benda tu. Dia sebut lama-lama jadi normalisasi. Sama lah yang macam-macam berlaku tu kan. Maknyah normalisasi. Maknyah tu perkataan sepatutnya tak boleh pakai. Sebab perkataan tu dia nak normalkan tu. Normalkan perbuatan tu. Yang terbaru sugar daddy. Nak normal. Orang sebut lama-lama jadi normal. Kasbek sebut tak rasa arak dah bila bunyi kasbek. Rasa arak. Sebab dah hari-hari dah masuk kasbek. Dia panggil proses normalisasi. Secara sedikit. Alah biasalah tu. Nak kahwin, nak hidup selama-lamanya, mesti kena kenal dulu. Proses normalisasi. Kalau nak kenal macam ni maksud, kena keluar dulu, kena hati budi dulu. Ini baru uji sikit dah melenting. Macam ni kena hidup dengan aku. Normalisasi. Lama-lama kena keluar 3-4 kali dulu. Apa dia panggil? Dating. Sekejap. Apa benda saya tak reti sebut-sebut. Ada istilah tu jumpa dulu 2-3 kali. Mula-mula ada orang sebelah adik kecil pula tu yang tak reti apa-apa. Buat syarat. Lama-lama tak ada. Ada proses normalisasi. Lama-lama nak kahwin lama, kereta nak beli pakai lama, 9-10 tahun pun test drive dulu. Takkan tak test drive nak jadi bini? Siapa yang faham lah? Tak faham sudah lah. Normalisasi sekarang. Mana ayat saya dapat tu? Daripada budak-budak dulu, dalam 2 tahun lepas. Saya luku 3-4 buah kepala budak ketika dia kena tangkap dekat dalam hotel. Maka dia panggil untuk bagi ni sikit, terluku tiga orang. Umur 19. Spender kau bapak kau beli lagi. Aku siku orang kata kat tu. Lepas tu bila tanya, dia jawab macam tu. Nak beli kereta, nak beli motor, nak pakai berapa lama? Wai suku agak 10 tahun Tak ada lah. Sekitar 7-8 tahun habis bayar, tukar yang lain pula. Yang Y3 suku pula. Kalau ada keluar nanti. Kereta pakai apa? Tak sempat habis bayar, tukar dah yang baru. Maknanya nak pakai lama kat kereta tu. Test drive tak? Ke beli-beli ambil sekejap berapa kan? 75,000 kejap. Nah, test drive dululah. Ustaz dia kata, ni nak jadi bini ni. Kita nak tunang jadi bini. Takkan tak kena test drive dulu? Kurang ajar. Tu kena luku 3 orang aja luku. Tuk. Aku tak kira dah kali ni. Kurang ajar. Memang kurang ajar. Dia tak pernah cerita lagi benda tu. 2 tahun lepas. Sebab tu tiba-tiba jadi PKP ni. PKP sebab COVID ni lah. Akhirnya kita tengok sebab hadis-hadis rupanya Nabi dah sebut takkan berlaku satu wabak yang tak pernah berlaku dulu, melainkan tersebarnya zina secara terang-terangan. Zina secara terang-terang akan ada wabak pelik. Maka tengok betul. Tak lama lepas tu sugar babi. Geram aku. Ada pula benda tu. Benda tu berlaku. Sugar khinzir. Ambil. Tak baru je buat saya dua ni. Jadi benda tu bahaya. Sebab tu ni antara puncanya. Wabak ni sebab tu. Jadi tak perlu kita tukar. Nama dia tu nama orang putih tu Mr. White, Mr. Black,
Kita tak perlu tukar encik hitam, encik putih, tak perlu. Kita tetap panggil dia Mr. Black di mana saja dia berada. Macam tu juga Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun tetap panggil nama yang sama walaupun di mana-mana saja. Dan itu yang pertama. Dan kemudian kita bahas lagi sedikit-sedikit selingan tu. Dan maka yang demikian itu terjadi ketika terjadi Nabi Isa diangkat ke langit tu waktu maghrib ataupun jatuh matahari. Maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Kerana semua asalnya orang kata Nabi Isa tu siapa? Nabi Isa asalnya lah. Lama-lama atas keistimewaan yang ada pada Nabi Isa, boleh hidupkan orang mati, boleh bercakap masa baby, boleh buat burung daripada tanah, menyembuhkan penyakit kusta yang waktu tu tak boleh sembuh. Rasanya sampai sekarang tak boleh sembuh penyakit kusta lagi kan? Tak ada kan? Tak ada ubat kan penyakit kusta? Sebab ada kat Sungai Buloh tu selalu lalu hospital kusta. Ada lagi sampai sekarang. Dia duduk dengan komuniti dia, tak boleh keluar. Duduk dengan dia je sebab dia tak ada ubat. Ubat dia duduklah. Dia boleh ubat. Nabi Isa boleh ubat penyakit kusta. Kusta ni baros, junun, wal juzam, bukan apa? Juzam. Ya, juzam. Penyakit juzam tu kusta tu. Kita baca doa saja juga. Tapi juzam tu penyakit kusta. Kena penyakit tu, daging luruh. Jatuh. Garu pun jatuh, Allah berlubang. Tu. Penyakit tu. Maka Nabi Isa dapat sembuhkan, dapat buat gini baca gitu, sembuh. Maka orang kata Tuhan sebab keistimewaan. Dah lah boleh sembuh penyakit kusta yang orang yang memang tak boleh sembuh. Yang penyakit berbahaya. Lepas tu pula boleh hidupkan orang mati satu. Maka dia angkat sebagai Tuhan. Dan apabila orang nak bunuh tadi, okey, dan diangkat, maka legalah Nabi Isa kerana menafikan yang bahawasanya aku bukan Tuhan. Aku dah cakap banyak kali, engkau yang tak dengar. Maka menafikan. Jadi rakaat yang pertama supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Walaupun nampak selain daripada Allah itu ada keistimewaan, keistimewaan dengan keistimewaan yang ada pada selain pada Allah tu, tak sampailah mengangkat dia sebagai Tuhan. Tak sampai. Sekadar keistimewaan saja yang Allah bagi. Jadi rakaat pertama supaya menafikan ketuhanan. Okey. Dan kita bahas juga berkaitan dengan akidah la ma'budu bihaqqin illallah, dan kita juga bahas mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftakhiran ilaihi kullu ma'adah. Lebih kurang ringkas sebab bukan bab tauhid kan. Ringkas je cukup. Dan yang kedua pula, rakaat yang kedua bagi menafikan tohmah. Tohmah ni kena tuduh lah. Tohmah tuduhan daripada ibunya, daripada ibunya daripada dituduh oleh kaum Nabi, kaum Bani Israel lah. Ibunya dituduh berzina sebab dapat anak, sebab ada anak dalam perut, mengandung. Dikisahkan dalam surah Maryam, banyak cerita dalam surah Maryam, Nabi Isa dikandungkan tanpa bapa. Tanpa bapa, jadi semua orang pelik. Mana mungkin seorang boleh mengandung tak ada bapa? Mana mungkin? Sebenarnya mungkin aja. Nabi Adam lagi lah, mak bapak tak ada, elok je ada. Nabi Isa tu ada mak, okey, tak pelik pun eh. Nabi Adam mak bapak tak ada. Lagi pelik kalau nak kira pelik lah. Dikisahkan dalam surah Maryam tu, seorang malaikat menyerupai seorang lelaki. Ada kata malaikat tu Jibril, tak kisahlah. Jumpa Siti Maryam, kita panggil Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Asiyah, semua siti-siti saya dah sebut sebelum ni kan. Sebagai beradab dengan nama-nama besar, nama-nama perempuan yang besar dalam agama kita, sedangkan nama dia tak ada Siti pun. Siti Fatimah tak ada, namanya Fatimah. Siti Aisyah tak ada Siti pun, namanya Aisyah. Maryam tak ada Siti Maryam. Tapi orang Melayu ataupun Nusantara dia akan letak Siti. Apa tujuannya? Kerana beradab. Kalaulah dengan pakcik, dengan makcik kita jumpa tepi jalan, bawa barang, bawa balik dari pasar, kita pun bagi salam, assalamualaikum makcik. Makcik Nah lah kata, assalamualaikum makcik Nah. Sihat makcik Nah? Sihat.
Sihat. Makcik yang duduk tepi jumpa tepi jalan pun kita panggil makcik, panggil Minah je lah. Minah. Gini. Kau tahu tak umur kau berapa? Umur kau baru 7 tahun kau tahu. Aku dah 70. Kurang ajar. Tu pun Minah kita panggil mana? Makcik Minah, Nek Minah. Kenapa ada kat depan tu? Padahal bukan makcik pun. Sejak bila aku adik-beradik dengan mak kau? Tak pun. Tapi panggil, beradab. Kalau orang tepi jalan pun beradab, dengan nama-nama besar dalam Islam tak nak beradab, maka letaklah Siti. Siti ada dua makna. Pertama maksud Sayyidati. Sayyidati maksudnya ketuaku, boleh juga. Yang kedua maksud makcik terus. Macam Sayyidah kan, Sayyid tu Sayyidati. Maksud ketua perempuan. Boleh juga maksud tu. Siti ni. Siti yang kedua maksud makcik. Siti juga makcik. Jadi dalam maksud Siti Maryam ni, makcik Maryam. Baru terasa rapat sikit. Makcik Fatimah, makcik Aisyah. Kan dekat sikit rasa. Ini siapa tu? Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah isteri Nabi. Allah, rasa kurang ajar. Rasa tak ada adab. Rasa macam tak ada adab. Orang Arab biasa je sebut. Hanya Nusantara je. Lembutnya orang Nusantara ni kan. Orang Melayu lembut baiknya, bersopan santunnya, sampai orang pijak kepala. Okey. Tapi lembut sangat. Okey. Okey. Jadi kemudian Siti Maryam didatangi oleh malaikat. Dia mengatakan, aku adalah malaikat, aku nak menyampaikan pesan Tuhanmu bahawasanya kau akan dapat anak, nama anak tu Isa Al-Masih. Wah, dan maka kau bersedialah. Dia kata, macam mana aku nak dapat anak sedangkan aku tak ada lelaki? Allah tak ada masalah untuk buat perkara tu. Maka dia ambil tanah, malaikat tadi ambil tanah bekas buat Nabi Adam. Kalau mungkin kita boleh bayang-bayangkan Nabi Adam tu buat kan, buat, lepas tu macam tanah liat tu, macam tu kan, buat macam tu, ada lebih. Ambil lebihan tu, lebihan tanah tu, kemudian ditiup ataupun ditiup bertukarlah, masuk ke dalam rahim Siti Maryam. Bukan masuk tanah tu, maksudnya istilah kitab tulis macam tu, saya cakap macam tu lah. Dia tiup, bertukar lah kot. Jadi roh lah, boleh kita kata macam tu. Masuk ke dalam rahim Siti Maryam, lalu mengandunglah Maryam. Dan bila mengandung makin besar perutnya, maka ditohmah. Tu maksud tohmah, dituduh oleh kaumnya sendiri. Padahal Maryam ni dia adalah dia panggil keturunan baik-baik. Bila cakap tak percaya, padahal keturunan baik-baik. Maka Siti Maryam kena tohmah, kena tuduh. Maka dia pun, sebab siapa nak percaya kan. Kemudian dia pun keluar daripada tempat tu. Tak tahan dah. Masa tu perut dah besar dah. Orang dah makin marah. Maka dan tempat yang diduduk tu pula, kalau bahasa kita, di tempat masjid kot, macam madrasah ke, macam masjid macam tu lah. Tempat ibadah yang diduduk rumah dia tu, dekat situ. Maka kena keluar, ini tempat mulia. Engkau dah buat apa ni sampai perut besar ni? Mana bapak ada? Siapa bapak ada? Tak ada bapak. Mustahil lah. Dah kena tohmah dia lagi. Bukan dia lagi lah, dia keluar daripada kediamannya, pergi bawa diri lah, kita kata, dalam keadaan perut besar tu. Sehingga sampai ke satu tempat yang jauh, di bawah satu pohon kurma. Dia tengok tapi pohon kurma tu dah mati. Pohon kurma tu dah kering lah, dah mati. Dia pun duduk buat kat pohon kurma tu. Pohon kurma tu melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma. Elok terus jadi hijau balik. Maksud tumbuh jadi hijau. Yang kering tadi jadi basah balik. Maka Jibril datang bagi tahu, goyangkan pokok tu, ketuklah pokok tu, dia akan jatuh buah. Jatuh buah kurma. Makanlah buah kurma untuk dapat tenaga. Kemudian air tu akan keluar dekat celah pokok ke bawah tu lah, macam sungai, macam mata air lah, keluar untuk diminum. Dan Jibril mengarahkan bahawa aku menyampaikan pesan Tuhanmu, bahawanya siapa yang tanya anak ni, kamu kena balik ke rumah kamu. Tapi siapa yang tanya, bawa anak ni, siapa yang tanya anak ni, katalah aku bernazar. Nazar bercakap. Bukan nazar bercakap macam ni, nazar puasa bercakap. Macam mana tu? Puasa bercakap tak bercakap lah. Puasa makan tak makan. Puasa minum tak minum. Puasa bercakap tak bercakap. Maksudnya nazar puasa bercakap. Maksudnya tak boleh cakap, jangan cakap. Kata aku sedang berpuasa. Cakap kat seorang dua lah, aku sedang puasa. Lepas tu terus tak, jangan cakap lah. Okey. Ataupun cakap dalam bentuk isyarat.
Macam mana nak buat, wallahu alam. Tapi nak bagi tahu, jangan bercakap. Orang tanya, jangan cakap. Cuma tunjuk macam ni. Maksudnya tunjuk kat anak tu. Apa-apa, kau bawa balik anak. Berani kau bawa balik anak. Anak siapa ni? Macam tu lah. Maksud tunjuk anak tu. Kenapa macam tu? Aku puasa bercakap. Aku puasa bercakap. Aku puasa bercakap. Aku tak boleh cakap, aku puasa. Kalau aku cakap, batal puasa. Macam tu. Kemudian peristiwa itu berlaku di satu tempat nama Baitul Laham. Baitul Laham ni adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi SAW ketika Isra' Mi'raj kan? Isra' banyak kali Nabi singgah. Antara tempat yang Nabi singgah adalah Yathrib, iaitu Madinah. Dan Jibril kata, engkau akan pindah sini satu hari nanti. Sebab waktu Isra' tu tak hijrah lagi. Nampak? Jadi Nabi dah tahu dia akan keluar daripada Mekah. Kau akan hijrah di sini, kau akan buat kerajaan di sini. Berhenti, berhenti, sembahyang 2 rakaat. Kemudian langkah lagi, sesayup mata memandang, sekali langkah. Berhenti lagi. Kenapa pula berhenti ni Jibril? Sembahyang 2 rakaat kat sini. Sembahyang dipanggil sunat musafir. Sembahyang kat sini 2 rakaat. Kenapa? Ini tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Baitul Laham. Pergi lagi, jumpa macam-macam kaum yang beriman yang lari ketika lepas Nabi Isa tu dia lari, dia duduk satu tempat, tapi tu dia beriman, maka orang kata itulah bunian sebenarnya. Tu cerita lain pula. Saya saja je nak cocok-cocok sikit kat situ. Orang tak nampak dia. Orang tak nampak Nabi singgah di situ. Oh, engkau daripada mana? Aku asalnya beriman dengan Nabi Isa, tapi sebab pemerintah waktu tu kan, maka aku lari ke satu tempat, kami duduk di satu kawasan, kami tak keluar daripada kawasan kami ni. Nah, sekarang ni kami beriman dengan kamu. Nabi pun singgah di situ juga. Siapakah dia yang orang tak nampak ni? Yang dia minta, ya Allah ya Tuhanku, kau bagilah aku orang lain tak nampak sebab aku nak beriman, aku takut nanti datang orang jahat, nanti aku ubah pula aku punya akidah. Maka engkau bagilah orang tak nampak aku, ya Allah. Tak nampaklah. Sekecil tak nampak. Jajang. Itulah asal usul. Ada orang kata macam tu. Orang bunian situ lah. Dia bukan jin. Ya ke? Ya ke dok tak tahu cerita macam tu. Tapi dalam mungkin juga dia orang bunian ni jin. Kan? Boleh jadi. Tapi cerita tu saya saja nak berhenti kat situ je. Saya tak nak teruskan lagi. Jadi ngarut. Okey. Sebab ada orang dakwa. Kita beritahu lah ada orang dakwa. Saya tak dakwa, orang yang dakwa. Kemudian akhir sekali Siti Maryam pun bawa anak tadi tu balik ke tempat dia, balik gendong anak. Istilah dia panggil gendong anak tu, bawa ke tempat dia. Yang ni mulalah dicerita dalam surah dalam Quran ni. Fa'at bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun membawa anak tu dalam mengendong. Tahmiluh, gendong lah. Hamil, kandung. Kan hamil tu kan kandungan. Kan tahmiluh tu mengandung, memikul, bolehlah juga bawa anak dia tu dengan mengendong, boleh juga. Qalu ya Maryam, mereka tu kata, woi Maryam, datang tu kata, woi Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, engkau ni dah buat kerja yang sangat mungkar ni Maryam. Ni ayat Quran saya baca ni. Ya ukhta Harun, saudara, wahai saudara perempuan Harun. Maka na abuki. Setengah kata Harun tu maksud Nabi Harun. Kerana dia ada tu Siti Maryam ni dia ada kena-mengena keturunan dia tu. Akhir sekali pergi ke Nabi Harun kat situ. Ada yang kata tu maksud dia, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Bukan adik-beradik dengan Nabi Harun, tidak, tapi maksudnya keturunan lah. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Ukhta lah, ukhta tu ukhti yang kita dah panggil ukhti tu. Kan? Maka na abuki, ayahmu bukan ayah kamu, maka na abuki mara'a sau'in. Ayah engkau bukan orang jahat, ibu engkau juga bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah. Bukan keturunan jahat-jahat zina ni, keturunan kau ni, mak ayah kau ni orang baik-baik. Maksud dia marah tu. Fa asyarat ilaih, maka Maryam pun bagi isyarat. Sama juga, isyarat tu bahasa Arab. Fa asyarat. Maka tunjuk. Macam itulah, tunjuk. Qalu, dia kata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
Engkau duk sibuk tunjuk-tunjuk pada anak engkau yang duduk dalam ayunan, duduk dalam buaian tu, kau kenapa? Aku dah cerita dengan kau duk tunjuk. Bercakap tahu. Tu cerita dalam Quran tu. Kaifa, kenapa? Nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Budak kecil tu. Kenapa kau sibuk tunjuk kat dia? Qala, tiba-tiba budak tu bercakap, Nabi Isa bercakap, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ni hamba Allah. Aku ni akan diberi Alkitab, maksudnya jadi rasul. Dan Allah akan melantik aku menjadi nabi. Terkejut. Budak kecil bercakap. Kecil baru berapa sehari, 2 hari kot. Macam tu lah. Kecil lah. Bercakap. Sebelum dia tuduh kan. Tuduh. Tiba-tiba tu anggap Tuhan. Tu lah Bani Israel. Pelik. Tadi buka air marah. Bercakap masa kecil. Mana pernah berlaku? Hebatnya boleh bercakap. Sebenarnya dia adalah Tuhan. Itu jadi Trinity tu kan. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan bini Tuhan dia panggil apa? Tuhan perempuan tu lah. Itulah. Itu yang jadi tu. Terus mengaku Tuhan. Tadi baru marah. Maka 2 rakaat, solat 2 rakaat tu bersyukur kerana dilepaskan daripada tomahan Siti Maryam. Bila diangkat tu, diangkat ke langit, maka lepaslah tomahan Siti Maryam tadi. Itu rakaat kedua. Yang ketiga, kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah juga. Ini panjang bahas, tapi kena mengaji bab tauhid. Saya buat tauhid, saya bagi sekali lalu je lah. Iaitu walaupun ramai nak membunuh Nabi Isa, tapi tak boleh bunuh kerana perancangan Allah lebih sempurna. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah yang merancang, tapi perancangan Allah terlebih sempurna. Akidah daripada ayat ni dalam Quran sebut wa makaru. Surah apa? Tak ingat langsung. Surah apa? Nak? Tak dengar? Banyak kali ya? Banyak kali apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Banyak kali, banyak ada kan? Banyak kali diulang-ulang kan? Kita merancang, Allah merancang. Masalah akidah kita ambil kat mana? Akidah kita ambil, Allah kata kita merancang, Allah juga merancang. Kan? Allah sebut dalam Quran tu. Jadi sekarang ni kita ada rancangan tak? Allah iktiraf tak rancangan kita? Iyalah. Cuma wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perancang. Tapi Allah iktiraf tak kita merancang? Iktiraf lah. Cuma Allah sebaik-baik perancang. Sebab tu kita nak merancang. Sebab tu kita tak boleh kata semua Allah dah tentukan, serah je lah. Tak boleh. Sebab Allah sendiri iktiraf, kamu merancang, aku merancang, kata Allah. Tapi perancangan aku tu lebih sempurna. Kat situ sedikit masalah akidah tu. Saya saja selit-selit bab akidah. Jadi janganlah kita kata alah kita buat je, skrip Allah dah buat dah. Betul lah, memang betul pun akidah kena pegang. Kita dah tahu dah perjalanan hidup kita macam mana. Allah tentukan daripada azali lagi, Allah dah tentukan. Betul. Tapi Allah juga cakap, engkau merancang, aku merancang. Maknanya kita ada perancangan. Maknanya kita ni ada lah. Cuma perancangan Allah terlebih sempurna. Sekarang nak rancang ke tak nak rancang? Kena rancang lah. Allah iktiraf perancangan kita kan. Okay. Dan dikatakan sini, kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah juga. Maknanya hanya Allah yang bagi bekas. Ini orang-orang tua dulu duduk kat gerai tu, wakah. Sini panggil apa? Wakah kak, gerai kak. Duduk lepak. Orang tua dulu. Orang tua sekarang tak tahu lah buat apa. Tengok anak dara orang kot. Orang tua sekarang duduk, tua-tua dah duduk kat wakah buat apa? Orang tua dulu duduk kat wakah tu, relax tu. Apa dia buat? Kainat tak bagi bekah. Kita ni apa benda orang tu merepek? Orang tua dulu pergi campur dengan orang tua sekarang. Allah cakap merapulah. Sekarang beza. Yang duduk kat gerai ni cerita, bukan yang kat rumah terbaik lah. Ini yang duduk melepak, tengok tengok kereta. Kereta tu. Cakap mengapu lah sekarang. Jangan duduk lah. Tak elok. Orang yang berumur duduk tepi-tepi jalan tak elok. Tapi orang dulu, walaupun dia duduk tempat-tempat macam tu, tapi cakap dia Masya Allah. Saya ingat sampai sekarang. Tahun 90-an, 92, 93. Dia kata kainat tak bagi bekah. Apa benda kainat? Tak mendengar kainat. Kainat tu makhluk lah maksudnya. Tak memberi bekas. Ni
Kerana memberi bekas itu akan ketuhanan itu bagi Allah juga. Apa kita nak cerita pasal bekas tak bekas ni? Hanya Allah yang mengadakan dan mentiadakan. Hanya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan setiap sesuatu, dan Allah jadikan apa yang kita buat pun Allah jadikan. Janji ianya sesuatu, Allah jadikan. Maka bila Allah mengadakan dan mentiadakan, maka hanya Allah je bagi bekas. Macam ni kita nak faham? Pertama, masuk tauhid sikit. Pertama, Allah ada sifat qudrah. Ya, sifat qudrah Allah adalah sifat yang memberi bekas. Maksudnya, kesan daripada qudrah tu, kesan daripada sifat qudrah Allah itu dapat dilihat kesannya dengan mata dan dapat difikir dengan akal. Apa yang terjadi? Semuanya kesan daripada sifat qudrah Allah. Apa yang terjadi? Semua. Maknanya kita faham kat sini, qudrah ni kalau tak faham, kuasa lah qudrah ni. Kita faham kat sini, kuasa, kalau dalam kitab Baqarah, pada dia sebut perkuasa. Perkuasa tambah per. Tapi kebanyakan kitab tak ada tambah per tu. Maksudnya kuasanya ataupun berkuasanya Allah, dengan maksud Allah berkuasa mengadakan dan mentiadakan semua perkara mumkinat, semua kainat, semua perkara harus. Lebih mudah, sesuatu yang boleh ada dan tak boleh, boleh ada dan boleh tak ada, maka Allah sifat qudrah itu memberi kesan. Ada orang kata, boleh tak Allah buat satu batu yang besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul? Kata Allah berkuasa, maha berkuasa. Ini tak faham memberi bekas ni, tak faham ta'alluq dia panggil. Saya saja sebut-sebut, memang tak faham tak apa, sebab kita bukan mengaji tauhid. Tak faham tak apa dalam bab ni. Kita kalau tak faham dalam kelas tauhid, baru masalah. Saya saja nak sebut-sebut, nak bagi dengar, tak faham apa pun tak apa, janji pernah dengar. Cukup lah. Okay. Dia tak faham bab ta'alluq, yang mana Allah kata Allah boleh tak buat satu batu yang besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul. Kalau kita jawab Allah boleh buat, maka Allah lemah sebab tak larat pikul. Kalau kata Allah tak boleh buat, kuasa apa tak boleh buat, ada benda tak boleh buat, yang kuasa ni semua boleh buat. Macam nak jawab? Jawabnya penampar sekali. Tu je lah. Dia tak faham ta'alluq. Ni cantik ni. Iaitu ta'alluq qudrah. Ta'alluq ni fungsi. Kita boleh kata juga perkaitan. Ta'alluq qudrah, qudrah ni kuasa. Ta'alluq kuasa, ta'alluq qudrah adalah mungkin. Tu. Mungkin. Iaitu memberi bekas pada mungkin. Mungkin ni apa? Mungkin ni perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Bukan perkara yang wajib ada. Dah bunyi tauhid ni memang pening. Apa yang wajib ada? Allah dan sifatnya. Sekarang ni buat satu batu besar sehingga tak larat pikul, perkara tu perkara yang boleh ada, boleh tak ada, atau perkara yang mustahil. Itu bukan ta'alluq dia. Itu perkara yang mustahil. Pernah dengar jadi cukup lah. Saya nak bagi pernah dengar je. Bukannya nak tengah habis masuk kelas tauhid ya. Jadi maksudnya kekuasaan Allah atau qudrah Allah, ta'alluqnya adalah ijad dengan idam, iaitu menjadikan ataupun mentiadakan, mengadakan ataupun mentiadakan perkara yang mungkinat, perkara yang boleh ada boleh tak ada, perkara yang harus, perkara makhluk, bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil. Biar gantung balik yang tak boleh tidur, biar. Okey. Jadi ini dapat kita faham bahawasanya semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tu yang pertama. Api. Okey, kita nak cerita pasal bekas tu. Bekas tu bukan bekas tadah tu, kan. Bekas tu macam okey, kan sakit. Sakit tu bekas. Ambil api, terbakar. Tu bekas. Tu maksud bekas. Memberi bekas. Api membakar. Ambil, terbakar. Okey. Terbakar tu adalah bekas. Siapa yang membakar? Maksudnya siapa yang boleh memberi bekas yang mana daripada tak terbakar jadi bakar? Kita kata api, adat kata, mulut kita kata api, tak ada masalah sebab kita bercakap adat. Tapi pegangan kita siapa yang bagi bekas? Siapa yang membakar? Allah. Tu masuk bekas tu. Hanya Allah je. Cuma kenapa api tu bila letak perut dia terbakar? Maknanya api lah bagi bekas, tidak Allah bagi bekas. Jadi apa buktinya api itu bukan bagi bekas?
Allah yang bagi bekas. Apa buktinya? Buktinya ada bakar tak terbakar-bakar. Ambil api, bakar tak terbakar-bakar. Itu buktinya bukan api yang memberi bekas, bukan api yang membakar, bukan api yang memusnahkan, tidak. Allah yang memberi bekas kepada bakaran tadi tu. Boleh ke macam tu? Boleh lah. Kita tengok ada tak yang terbakar, yang kita bakar tak terbakar-terbakar. Paling mudah Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim kan dia kena humban ke dalam api pakai benda tu. Bukan pakai lepa gitu, bukan. Pegang suara dua orang sini. 1, 2, 3. Bukan. Itu dekat je api kat situ. Kalau buat macam tu tak masuk api pun. Habis Nabi Ibrahim kena humban macam mana? Dia buat benda Allah tu. Apa dia panggil? Saya ingat dulu benda tu. Macam elastik tu. Ada dia panggil bahasa dulu. Dia buat macam tu, dia tarik, letak sini, lepas, pum. Benda ada dia panggil penunjang apa benda, saya tak tahu nama. Adalah, kalau kita panggil elastik lah, mudah katanya. Dia macam tu dia orang serang. Ambil bakar apa-apa semua. Masa dia orang jumpa belerang, pertama kali peperangan jumpa belerang. Dia dapat belerang, dia galian belerang, dia kata ini sihir. Pergi cari, dia panggil serbuk sihir. Letak tu, bakar, lepas. Diorang ni tak tahu ada teknologi lah kita kata. Sihir diorang ni, wah, diorang ada ahli sihir. Kita panggil ahli sihir kita pula. Peperangan dulu. Benda tu lah. Benda tu. Maknanya jauh tu, api besar. Senipih kulit bawang pun tak tanggal daripada Nabi Ibrahim. Maknanya, bukan api lah yang membakar. Atau bahasa lain, bukan api yang bagi bekas. Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain. Banyak lagi bukti yang lain. Makanan bagi kenyang ke Allah bagi kenyang? Allah bagi kenyang, pegang macam tu. Buktinya ada makan tak kenyang-kenyang, ada tak makan kenyang. Siapa yang tak makan kenyang? Maksudnya relax je, tak makan. Ashabul Kahfi dalam gua berapa ratus tahun weh. Ratus tahun. Relax kan? Antara beberapa perkara lah nak bagi tahu, yang bagi lapar Allah, yang bagi kenyang pun Allah. Habis makan tu dia panggil adat, hukum adat. Allah makan, Allah bagi kenyang. Tapi makan tu tak memberi bekas pun makanan tu. Cuma Allah buat secara beradat. Pagi esok mesti naik matahari. Allah buat secara beradat. Sedangkan sedangkan bukannya pusingan bumi dan matahari itu yang jadi siang. Tidak. Allah yang bagi siang. Allah yang bagi siang. Allah yang bagi cerah, bukan matahari. Buktinya apa? Kalau tak ada matahari boleh terang? Boleh terang. Maknanya siapa yang bagi terang? Allah yang bagi terang. Pakai lampu tu terang. Kata matahari bagi terang. Tu bukan matahari, itu lampu. Tiba-tiba tak ada lampu. Dia pakai benda lain yang ketuk. Itu menyala. Benda tu. Benda lah tu kan. Tu terang, tu bukan matahari. Jadi makna kat sini yang bagi terang tu Allah. Bukan benda alat-alat tu. Bukan. Allah yang bagi terang. Tapi kalau Allah bagi terang dengan adat. Biasanya matahari ada, baru terang. Matahari ada, baru terang. Adatnya Allah buat supaya kita tak kelang kabut. Kalau Allah tak buat beradat, Allah, kalau katalah buat kenyang tadi, Allah tak buat cara beradat, jahanam kita. Jahanam. Makan. Kenyang satu pinggan. Esok order lah ke kedai, satu pinggan. Tak kenyang. Order satu pinggan. 2 pinggan baru kenyang. Sebab Allah tak buat secara beradat. Jahanam hidup kita. Sebab tu Allah buat secara beradat. Makan sepinggan, Allah akan bagi kenyang cara sepinggan. Sedangkan bukan makanan tu yang bagi kenyang, tidak. Allah yang bagi kenyang. Cuma Allah buat secara beradat supaya kita mudah. Kalau Allah tak buat secara beradat, jahanam kita. Makan 3, 4 pinggan, 5 pinggan, tak kenyang-kenyang. Sudah. Habis lapar ni. Sudahlah. Makan 7 pinggan. Perut dah besar lah. Tak kenyang-kenyang. Macam nak buat? Dia pun cuba macam mana? Lompat. Kenyang. Lompat pula kenyang. Esok, okey, lepas save bajet. Lompat, tak kenyang pula. Sudah nak cari macam mana nak kenyang. Berlari pula kenyang. Masalah. Kerana tu, Allah buat secara terorganisasi. Secara beradat. Macam tu. Jadi lari, jadi cepat. Jalan, lambat sikit. Merangkak, lagi lambat. Negat, lagi lambat. Kalau nak pergi tempat tu. Buat kali, lari, tak sampai-sampai. Esok tu lagi sampai. Hari ni lagi tak sampai-sampai. Jalan, laju pula. Sebab yang bagi laju tu Allah. Kerana itu Allah buat secara beradat, mudah-mudahan sebagai kemudahan kita. Kalau esok dah pakai baju siap-siap pukul 6.30. Tengok tak siang-siang. Allah tidur balik
Esok tu 6.30, tak terang pun. Tengok-tengok pukul 7 siang. Sudah. Kan susah hidup kita. Kerana tu Allah buat secara beradab yang dipanggil hukum adat. Sedangkan yang Allah buat beradat tu, yang perkara yang berlaku beradat berkali-kali tu, berkali-kali berlaku, sedangkan yang berlaku tu sedikit pun tak memberi bekas. Semuanya Allah yang buat. Semua je Allah bagi kenyang, Allah bagi cerah, Allah bagi, semua Allah yang bagi. Cuma Allah buat secara beradat kerana nak bagi kita mudah nak hidup. Kalau tidak, payah kita nak hidup. Kenapa nampak duduk lompat-lompat tu? Makan tak kenyang. Nak try cari kat mana pula kenyang? Lari ke? Mandi ke? Lepas mandi baru kenyang. Oh, lega. Lepas mandi baru kenyang. Kena mandi baru kenyang. Makan tak kenyang dah. Esok mandi pula tak kenyang. Macam mana pula tu? Yang itu masalah. Kerana itulah Allah buat secara beradat. Air tak ada kuasa pun, tidak memberi bekas pun untuk membasahkan. Allah yang membasahkan, bukan air. Bukan. Allah yang membasahkan. Tapi Allah akan buat secara beradat air itu basahkan. Tapi bukan air itu yang memberi bekas, Allah yang memberi bekas. Sikit-sikit je saya sebut ni. Dan malah perbuatan Allah tadi tu tidak bersekutu dengan sesuatu pun. Maksudnya tak ada je campur tangan yang lain. Allah buat dengan kehendak dia dan dengan kudrah, dengan kekuasaan dia. Tak ada campur tangan dengan orang lain. Siapa-siapa pun tak ada campur tangan. Tak ada masuk sikit je. Oh, buat baik je. Maka Allah bagi dia sedikit kemewahan sebab dia buat baik. Kat situ Allah dengan kekuasaan Allah. Tapi ada campur tangan hamba, iaitu hamba tu buat baik. Maka Allah bagi. Ada campur tangan tak? Ada sikit. Tak ada. Allah buat. Tak boleh kata suka hati sebab Allah mana ada hati kan. Tak ada, maksudnya Allah buat mengikut kehendak dan kekuasaannya. Tak ada campur tangan orang lain walaupun sedikit. Tak ada campur tangan kerana kita beribadah maka Allah masukkan kita ke dalam syurga. Maka lemah dah Allah kat situ kerana ada campur tangan kita sikit. Allah kuasa tapi kita pun sikit sebab kita dah buat, maka Allah terikat dengan kita kena masuk syurga. No. Hati-hati kat situ bab akidah. Kerana inilah cukuplah setakat saya saja nak sebut bab tauhid ni sikit-sikit supaya kalau yang berapa macam pening-pening tu rasa macam muntah-muntah, lawyer, rasa macam migraine kan, perut memulas, cirit-birit kan, kena ngaji tauhid segera. Tapi kalau kata biasa tak apa lah, okey lah tu, lepas tu. Rasa kenapa ni, malam ni tak boleh tidur, tak minum kopi pun tapi tak boleh tidur, tak boleh, lepas tu rasa pening kan, mata kelabu, bangun tak larat. Maka kena ngaji tauhid segera, takut mati. Kerana inilah dua rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya, dan yang ketiganya tunggal sendiri. Kerana dua tu yang tunggal tu, yang rakaat yang ketiga tunggal lah, maksud dia sendiri tu, kerana cerita berkaitan dengan ketuhanan saja. Yang dua lagi tu cerita berkaitan dengan Nabi Isa, berkaitan dengan Siti Maryam. Rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama berkaitan dengan menafikan sifat ketuhanan, yang maksudnya Nabi Isa tu bukan Tuhan. Ada kena-mengena lagi lah. Tapi kalau yang ketiga semata-mata cerita pasal hanya Allah je memberi bekas. Kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah juga. Makhluk tak bagi bekas walaupun sedikit. Malah dalam kitab-kitab tauhid disebut, kalau kita buat cincin kat sini, kita gerak tangan. Siapa yang gerakkan tangan? Allah. Cincin siapa gerakkan? Cincin mengikut tangan. Akidah kita tak sempurna, Jahanam. Ambil pakai cincin, gerak. Okey, siapa gerakkan tangan? Allah gerakkan tangan. Cincin tangan yang gerakkan. Sebab cincin duduk kat tangan, tapi tangan Allah gerakkan. Cantik dah tu. Tangan Allah gerakkan. Cincin ni bukan Allah gerakkan. Cincin ni tangan yang gerakkan. Kerana cincin duduk kat tangan. Tapi jangan lupa, tangan ni Allah gerakkan. Jadi secara automatik boleh dia kata cincin ni Allah gerakkan jugalah, tapi dengan cara tangan yang gerakkan. Maka ada campur tangan sikit. Campur tangan pula. Campur tangan tu yang lain. Campur tangan. Okey. Campur tangan di situ. Ada kuasa lah sikit, iaitu dia telah menggerakkan cincin tu. Yang mana kebetulan dia ada di situ, yang mana tangan ni Allah yang gerakkan. Maknanya ada tak? Ada sikit kuasa. 0.0001%. Maka jika dia pegang macam tu, maka akidah dia tak sempurna lagi. Kerana yang gerakkan tangan adalah Allah, yang gerak cincin tu adalah Allah juga. Bukan dia mengikut tangan, tidak. Sikit bab tauhid. Dan yang pertama-tama, insya' tak boleh lah. Insya'. Masuk insya' nak sebut insya'. Ingatkan ada 10 minit lagi. Boleh perah laju-laju.
Semula. Oh, mula. Okey ni sejam. Sejam dekat-dekat sejam tu. Halal lah tu. Sejam cukup lah. Banyak-banyak pun nanti jadi alim payah. Soalan Haji Wan ni nak cukup sejam kok ya. Tahu taktik dia. Sekarang ramai orang yang tak tahu kata itu sebab putih. Aisyah, sedangkan yang tak tahu lagi. Nabi diambil daripada perkara yang kita tak boleh dengan sendiri. Jadi kita lebih guna lah. Itulah. Daripada segi fikir itu dia telah bukan menikah dari fakta. Itulah masalah kan. Betul ke? Sekarang ramai orang tukar nama anak elok-elok, nama Harun jadi Aaron. Kan? Macam-macam lagi nama macam orang putih, nampak macam orang putih sikit. Tapi David tak ada. Orang takut tak David. David Copperfield dia takut. Betul dia tak nama David. Daud masih lagi Daud. Tapi nama-nama yang jarang-jarang dengar dia berani lagi letak, kan? Betul juga tu. Isaac pun ada orang berani letak dah nama anak. Dia sebenarnya bukan tak boleh, haram tidak. Taklah sampai tahap haram untuk letak nama-nama macam tu. Tidak. Yang pastinya kalau di negara orang putih lah kita kata, yang mana dia sebut Musa tu, Moses tu tak apa. Itu tak apa, tu settle lah. Dia sebab dia memang sebut yang tu. Kebetulan bila dia lahir kat situ, agama di situ ada agama Kristian dan ada agama Islam yang mana berkongsi nama. Cuma bezanya akidah aja. Nama dia Moses dia lain. Moses yang ni akidah lain, akidah yang betul. Tu je beza. Tapi nak macam mana? Dah memang tempat tu panggil macam tu, nama tu. Jadi tu settle, tak ada masalah. Kita ni ataupun di Arab ke kan, di tempat-tempat yang kita elok-elok nama Nabi tu ikut Quran dah cantik dah, kita tukar, itu sedikit masalah lah. Tapi tak sampai tahap haram, tapi tak cantik lah. Nak kata haram tak baik, tak ada masalah. Kalau nama anak tu Aaron, panggil lah Aaron. Mudah-mudahan pandai berlakon gitu ke macam mana? Tak tahulah nak macam mana, sebab kenapa dinamakan tu lah. Sebab kita namakan, mudah-mudahan dia jadi nama dia tu. Mudah-mudahan dia jadi macam tu. Mudah-mudahan kan, itu tujuan nama tu. Tapi letak nama tu kenapa? Cuma taklah sampai tahap haram. Satu, masih lagi tak boleh kata nama buruk, nama tak elok, tak boleh lah. Cuma tak cantik je lah, macam tu je lah, tak comel. Letak nama anak pisang, comel. Letak nama anak tembikai, tak sampai tahap haram. Watermelon nama anak aku. Ada dah pelik-pelik sekarang ni. Ada nama apa hari tu? Pelik sungguh. Covid pun ada tak nama anak. Muhammad Covid. Apa macam-macam lagi nama-nama yang tu lah. Tak sampai tak haram. Tapi antara tanggungjawab ayah adalah bagi nama anak tu anak nama yang baik. Antara tanggungjawab. Yang Sayyidina Umar, dia marah dekat seorang sahabat, seorang ni yang dia mengadu, dia kata anak aku tak dengar cakap aku, macam anak aku derhaka kat aku. Dia panggil, dia marah anak dia. Anak ni, kenapa kau tak derhaka? Kenapa kau derhaka terhadap ayah kau? Kau tahu tak? Banyak hak-hak anak ke atas ayah. Kau telah derhaka, maka kau tidak melakukan hak-hak engkau ke atas ayah kau. Tapi anak tu tanya, ada tak hak-hak ayah, hak anak ke atas ayah pula? Maksudnya hak-hak ayah ke atas anak. Hak ayah. Hak anak ke atas ayah lah pula. Terbalik kan? Ada tak? Ada juga. Antaranya kena cari mak yang baik. Maksudnya ibu, isteri yang baik untuk lahirkan dia. Antaranya kena namakan yang baik. Dia namakan anak dia tu kumbang yang bergelumbang dengan tahi tu kan. Ada kumbang dia tengok tahi dia suka. Dia tak nama tu, bahasa Arab lah. Dia tak nama tu nama anak dia. Lepas tu mak aku seorang hamba yang mana tuan dia seorang majusi. Akhir sekali panjang-panjang cerita tu. Sayyidina Umar marah balik dia. Sebelum kau nak kata anak kau derhaka, engkau derhaka kat anak kau dulu. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita pasal antara hak anak ke atas ayah adalah namakan yang baik. Adakah nama tu nama yang baik? Nama tadi tu, nama tu tak yang terbaik. Tapi nak kata baik, boleh lah. Walaupun dia dah tukar nama-nama yang lain lah, Solomon ke, tak nama kan. Tak apalah. Cuma, adakah yang terbaik? Tidak.
Tidak terbaik. Sebab nama tu boleh double meaning. Double meaning. Baik ke? Tak baik. Tak baik. Sebab dia ada di tempat lain double meaning. Letak nama anak Wati. Tak baik. Double meaning. Satu, Wati tu masuk perempuan bahasa Indon. Wati tu perempuan bahasa Indon. Saya tak tahulah bahasa Jawa kasar, Jawa halus ke bahasa mana-mana, saya tak tahulah. Tapi Indonesia lah. Tapi dalam bahasa Arab Wati masuk bersetubuh. Wati. Setubuh main sekejap. Elok lah. Tapi bahasa Indonesia nama ni maksudnya perempuan. Wati tu kan Susilawati, Bambang Yurunoyo. Saya tak tahu saya sebut aja nama. Sebab semalam baru cakap Indon. Ada orang cakap Indon semalam. Jadi tak elok. Tapi nak sampai tahap haram tak adalah. Tak adalah sampai tahap haram. Kita tangguh dulu, kita sudahi dengan kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.